Didik TV KPM. Tadi kita dah belajar berkaitan dengan jaringan-jaringan pengangkutan darat, udara dan air yang utama di Asia. Sekarang kita nak pergi kesan pula. Apakah kesan akibat daripada kemajuan dalam perkembangan sistem pengangkutan di Asia? Jadi kesannya mestilah melibatkan masyarakat, Betul. kesannya kepada ekonomi di negara tersebut dan juga kesan kepada alam sekitar kita. Pasti mesti ada kesan kan setiap sesuatu yang berlaku tu. Jadi kita akan minta penjelasan kepada murid-murid kita yang ada pada pagi ini sejauh manakah perkembangan sistem pengangkutan di Asia ini akan memberi kesan kepada masyarakat dan juga kepada ekonomi di negara itu sendiri. Jadi apa kata kita dengar mereka pula menjelaskan kan. Kita berehat sekejap bagi dia orang bercakap Kita dengar pendapat kan. anak murid cikgu pendapat pula. anak murid. Okey. Sejauh manakah perkembangan sistem pengangkutan di Asia memberi kesan kepada masyarakat di Asia? Okey, ada siapa yang akan menjelaskan dahulu? Saya. Okey, Silakan Sarah. Okey, saya nak jelaskan tentang kesan pengangkutan ni kepada masyarakat. Okey, pertama sekali dia memberikan dia mewujudkan banyak peluang pekerjaan untuk penduduk setempat. Kadar dengan ini kadar pengangguran penduduk akan menurun kerana kerana wujud pelbagai sektor pekerjaan dalam urusan pengangkutan tersebut, dalam pengangkutan udara, air dan dengan pengangkutan tadilah. Yang kedua, kesannya dia boleh mengurangkan kesesakan lalu lintas. Kemajuan teknologi yang lebih mudah dan pantas menggalakkan orang awam untuk menggunakan perkhidmatan awam berbanding menggunakan kenderaan sendiri untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas, terutamanya di bandar. Terima kasih atas penjelasan yang sangat-sangat menarik. Ada lagi tak pandangan yang lain sejauh mana pengangkutan ini memberi kesan kepada masyarakat di Asia selain daripada memendekkan masa perjalanan, memberi peluang pekerjaan tadi yang seperti Sarah cakap tadi? Ada ni pandangan daripada yang lain, Lisa, Aiman dan juga Mimi. Saya nak cakap kesan dekat ekonomi. Cikgu minta untuk masyarakat dulu. Masyarakat Kejap lagi belum. pada ekonomi. Lisa. Okey, sebelum kita pergi ke ekonomi sebenarnya, kalau Irfan sendiri, apakah Irfan rasa kebaikannya perkembangan sistem pengangkutan di negara kita sendirilah. Di negara kita tak kita. payah pergi kat negara lain. Kita tengok di Malaysia sendiri, kesannya kepada masyarakat kita, kepada rakyat Malaysia sendiri selain daripada memendekkan masa perjalanan, memberi peluang pekerjaan. Okey, Irfan rasa satu kebaikan di mana kalau kita menggunakan pengetahuan awam ni, Irfan boleh cakap dari sini adalah perpaduan, cikgu. Sebab kalau kita berjumpa dengan orang ramai dalam train dan sebagainya, kita akan ada peluang untuk bercakap dengan orang yang berbangsa lain. Ya, okey. Maknanya Irfan biasa naik LRT, MRT. Biasa, cikgu. Kita orang muda memang macam tu. Okey. Bagus. Menggunakan pengangkutan awam oleh masyarakat sebenarnya salah satu cara kita mengurangkan kesesakan lalu lintas, terutama di bandar-bandar besar lah. Contohnya Kuala Lumpur lah kan. Betul. Jadi untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas, pentingnya kemajuan dalam sistem pengangkutan awam kita. Jadi di Kuala Lumpur sendiri pun kita dah ada monorail. Lagi? LRT, MRT. Maknanya Irfan lagi tahu tu sebab Irfan biasa naik kan. Sebab cikgu daripada Seremban. Biasa menaiki kereta melalui highway. Tapi lebuh raya di Malaysia juga antara yang terbaik jugalah di Asia. Jadi pentingnya perkembangan tu, kesan tu untuk kebaikan kita juga sebenar, untuk masyarakat juga. Baik, cikgu. Seterusnya, cikgu. Seterusnya kita nak bagi kesan kepada ekonomi pula. Ekonomi pula. Okey, baik. Tadi siapa nak terangkan ekonomi? Lisa. Okey, Lisa, silakan. Okey, pengangkutan dekat Asia ni dia akan menyebabkan bandar berkembang menjadi hub perdagangan. Contohnya macam Tokyo, Kyoto, Nagoya dan Osaka dekat Jepun. Lepas tu dia akan mewujudkan lebih banyak pembinaan pusat rekreasi dan hotel bertaraf antarabangsa. Contoh macam Burj Al Arab dekat Dubai. Pembinaan ni dia akan menyebabkan nilai hartanah Dubai meningkat, so akan meningkatkan ekonomi Dubai. Okey. Itu contoh di Dubai lah. Ada lagi pandangan yang lain berkaitan dengan kesan kepada ekonomi?
Sarah nak cakap lagi. Siapa? Aiman? Tak ada. Okey. So, berkaitan dengan kesan yang baik kepada ekonomi kita, tentunya dia akan menjadikan sebuah negara tu lebih terkenal. Betul. Okey, terutama dalam bidang pelancongan. Jadi biasanya pengangkutan udara ni penting memang untuk meningkatkan ekonomi kita dalam sektor pelancongan. Betul, setuju. Jadi kita bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, menaiki kapal terbang, mengambil masa yang pendek. Jadi terutama negara-negara yang memang sekarang ni orang menunggu untuk melancong keluar kan, dah tak sabar dah ni nak pergi, macam Irfan kata nak pergi Jepun kan. Okey, untuk melihat sendiri. Jadi dengan secara tidak langsungnya ekonomi negara tersebut akan berkembang, maju, menjana pendapatan daripada kemasukan sektor pelancongan ni dari segi pertukaran wang asing. Itu menjana ekonomi negara-negara tersebutlah. Dan kalau, kita sendirilah juga Malaysia pun sama menerima kemasukan pelancong kan. Dan itu juga sedikit sebanyak untuk menarik pelabur asing untuk masuk ke negara kita, cikgu. Pandai Irfan menyebut. Sebab kalau kita memang terkenal dalam pelancongan dan kita akan membuka mata pelabur-pelabur asing untuk masuk ke negara kita, seterusnya meningkatkan ekonomi negara. Bagus Irfan, dan juga anak-anak kita pun bagus juga memberi penjelasan berkaitan kesan kepada masyarakat dan juga ekonomi di Asia. Didik TV KPM